sebelum pengesahan. Bila dah sah, benda tu dah automatik masuk dalam sistem. Jadi sebelum sahkan tu, pastikan semua maklumat tepat, betul, and then sahkan. So tak ada isu kemudian hari lah. Itulah. Okey. So kita terus kepada modul penyelenggaraan. Okey. Dalam modul penyelenggaraan ni, kalau pegawai yang tak ada, tak diberi capaian sebagai admin penyelenggaraan, diorang tak ada modul-modul ni semua. Dia ada harta modal, aset alih bernilai rendah sedang diselenggara, Q414, permohonan kelulusan, senarai aduan, senarai kelulusan, permohonan perlu pembaikan, laporan penyelenggaraan, dan bawah sekali ada admin penyelenggaraan. Sekarang ni kita tetapkan, upah DOA tetapkan, admin penyelenggaraan ni adalah pembantu pegawai aset. So, apa yang perlu, pembantu pegawai aset kalau tak dapat yang ini, maksudnya dia bukan pegawai penyelenggaraan. So, dekat sini, admin ni, memang dia ada yang ni, admin penyelenggaraan ni, dia kena klik admin penyelenggaraan, dia kena tengok senarai. Ini senarai pegawai penyelenggaraan kita ni. So, mana pegawai-pegawai yang kita masukkan dalam senarai ni, dia ada capaian untuk penyelenggaraan di lokasi. So, kita akan kemas kini pegawai untuk modul penyelenggaraan kita ni. Memang kita nak pegawai pembantu pegawai aset sahaja yang ada capaian ni. Kita tak nak ramai-ramai macam ni. Ini lama ni. Ini yang lama punya. Nanti kita akan update balik. Okey. Okey, bila dah ada dalam senarai senarai pegawai untuk kemaskini penyelenggaraan, and then barulah dia orang akan dapat semua ni. Harta modal, aset bernilai rendah sedang diselenggara, Q414. Semua ni lah. Okey, so katalah satu kita punya situasi kita, bila berlaku kerosakan, bila kita terima aduan kerosakan daripada pegawai kita lah di lokasi. Desktop ya. Okay, kita ambil contoh desktop. Kita ambil contoh desktop. Kita ambil komputer kan. So, sebagai pegawai penyelenggara, saya boleh klik and then saya cari desktop yang mana atau modal mana. Okay. And then carian macam biasa, kita boleh tengok dekat desktop kita punya ID. Maksudnya dekat sini boleh masuk nombor pendaftaran ataupun penempatan pengguna. Okey. Ataupun tapi biasanya kita akan buat nombor siri pendaftaran ni lah. Okey. Saya tak ingat lah sama contohnya. Saya cari je lah. Saya ambil satu je. Okey. Okay, saya ada satu. Sekejap saya try balik. Okey. Alright. Saya try masuk saya punya desktop saya. MOA EAP. Saya buat cari. Untuk kalau sibuk baru dulu. Nilai. Tak. Cuba copy balik. Kan, okey tak? Jangan. H. Itu modal dah. Modal di sini. Kalau cuma takut dia je. Copy. Jangan. Okey. So yang ni, PC ni ada masalah. User dah bagi tahu kita PC ni bermasalah, rosak, nak kena repair.
So kita masuk tadi, kita dah cari harta modal. Inilah jumpanya PC ni. Dekat sini, bila kita, Allah, laju lah pula saya. Laju kan? Okay, sekali lagi. Okay, kita buat carian harta modal. Okay, PC ni. So kita pergi dekat ujung ni, dia ada kertas biru ni. Bila kita klik kat situ, dia ada sini. Dia akan keluar yang tab ni. Ini tab penyelenggaraan ni. Dia ada tab aduan, tab penyelenggaraan, tab tambah gantian dan naik taraf. So kita nak buat kerosakan, nak buat daftar kerosakan ni lah. Daftar QPAS 10. So kita daftar QPAS 10. Okey. Pengguna terakhir saya. Sebab saya lah. Cuma kebetulan sebab pegawai penyelenggaraan adalah saya. So pengguna pun saya. Okey, pilih saya yang rosak ni. So tarikh rosak hari ni, perihal kerosakan tak boleh hidup. Tak nampak sini kan? Tak nampak? Oh, okey, sebab dia pop up, sorry. So bila kita daftar, kita klik daftar QPAS 10. Okey. Boleh dia kena share, dia tak share screen. Okey. Okey, bila kita klik QPAS 10, daftar QPAS 10, dia akan keluar yang ini. Ini QPAS 10. So nombor, okey, desktop, nombor siri pendaftaran sama. Okey, pengguna terakhir saya. So perihal kerosakan tak boleh hidup. Tak boleh hidup. Beri contoh okey. Yang ini kalau ada pegawai teknikal. So kita tak ada pegawai teknikal. So yang pegawai pelulus ni tak yang ni. Okey, pegawai pelulus kita ni masuk pegawai aset di lokasi. So saya Arbaiyah. Cari. Okey. Saya masuk sistem. Okey. So saya cari simpan. Alamak. Okey. Show dan ulasan. Pelulus ni bukan kat ayah ni. Show dan ulasan. Okey. Sebab show dan ulasan ni bukan kat ayah ni. Sebab pelulus ni ketua pejabat ni. Oh, dulu dia dulu aset. Tak sampai kat ni. Patut sampai kat ayah ni. Ya. Show. Okey, show kita letak pengesyuran ni, pengesyuran pegawai aset ni, kita letak je pengesyuran ni. Sila baikilah. Okeylah. Tak tahu ayat apa. Tak send lagi kan? Tak ini. Okey, so saya simpan. Tak, sebab dekat pegawai pelulus ni memang pegawai aset. Sebab kalau kita letak ketua pejabat, dia akan masuk dekat ketua pejabat, nanti ketua pejabat tak ada peranan. Okey, simpan. So saya simpan. Okey. Alright. Okey, yang ini dia akan keluar kat sini. QPAS 10 saya, PC rosak, dia akan keluar kat sini. Show pegawai, sila baiki, sedang diproses. Dekat sini saya masih boleh lagi nak delete ni. Okey. Kan? Ini yang QPAS 10. Alamak, tak dapat. Tak ni. Okey, ni bila kita klik yang biru ni, ini QPAS 10 kita. Okey. Okey, ini QPAS 10. So kalau sepatutnya QPAS 10 ni akan sampai ke pegawai aset. Pegawai aset yang kena luluskan benda ni dalam sistem. Tapi yang macam Kak Yah Syah bagi tahu, kalau tak maksudnya lambat kita punya pegawai aset dalam sistem, tak boleh nak respon sistem cepat. So kita print yang ini. Kita print yang ini, dapat tanda tangan. Yang ini penting untuk buat permohonan LO. Kalau melibatkan permohonan LO lah. LO. Okey selesai. Okay. Cuba Kak Yah luluskan, Kak Yah. Cuba Kak Yah luluskan, Kak Yah. Alamak, masuk dalam report je kepak kita ni. Tak apalah, tak apa. Sebab dia tak melibatkan ni, tak melibatkan kos.
Okay. Okay. Okay, so dekat sini statusnya kita masih lagi menunggu kelulusan. Ya. Okay, so pegawai aset dah luluskan dah. Kak Ayah dah luluskan. So dekat sini dia tadi dalam proses, sekarang dah lulus. Dah diluluskan dah. Selesai yang Q410. So seterusnya dekat sini penyelenggaraan ni. Sebab kalau tuan-tuan tengok kan, aset ni dia punya status bila kita buat Q410, dekat status aset ni dah akan jadi perlu pembaikan ni. Ni. Selagi kita tak buat penyelenggaraan, selagi itulah status ni akan jadi status perlu pembaikan. So dekat penyelenggaraan ni kita tambah rekod penyelenggaraan. Okay, nombor pesanan kerajaan tak ada, ICT yang buat. So saya try. Kena LO. Ini melibatkan LO. Ni yang pakai LO je tu. Okey lah, katalah saya bukan tak hantar ke ICT, so saya hantar ke keluar lah. Sebab dia penyelenggaraan ni aset-aset yang melibatkan LO. Yang in-house yang kita buat sendiri tak perlu kita kemas kini. Rekod penyelenggaraan. Okey. So saya try masuk tarikh pesanan kerajaan hari ini, tarikh hantar hari ini, tarikh siap hari ini. Tarikh? Tak ada ni kan? Okey, sorry. Okey, dekat penyelenggaraan ni bila kita tambah rekod penyelenggaraan, okey. Banyak kali kena tukar-tukar skrin. Keluar borang tambah rekod. Okey dah. Okey, sorry. Okey, dia akan keluar macam ni bila kita tambah rekod penyelenggaraan ni. Okey. So nombor pesanan kerajaan, masukkan nombor pesanan kerajaan, kita hantar kat luar ni. Tarikh pesanan kerajaan hari ni. Saya sebut dia hari ni. Konflik. Tarikh hantar hari ni, tarikh siap pun hari ni. Hantar hari ni tu siap. Kos penyelenggaraan RM10, pembekal kita pilih siapa. Macam tadi, macam sama je yang tadi. So 42 nilai ni juga. Rujukan fail, ini rujukan fail. Fail penyelenggaraan. Okey. Fail apa-apa je lah. Maklumat servis, tukar motherboard. Apa-apa yang dalam LO kita lah. Okay, saya buat contoh lah kan. Okay. Catatan tak ada. Penyelenggaraan ni jenis penyelenggaraan pembaikan. Simpan. Rekod penyelenggaraan telah adakah ingin buat perincian? So perincian tak perlu. Kalau kita buat kalau kita buat perincian penyelenggaraan, okey, kita tambah perincian penyelenggaraan, dia akan pop up yang ni. So ini maklumat penyelenggaraan, dekat sini tambah perincian ni. Ini yang dalam resit tu. Apa dia masuk. Ada simpan. Okey. So saya nak share ni. Okey. So dekat sini. Okey, lepas kita dah kemas kini. Lepas kita kemas kini maklumat penyelenggaraan, tab penyelenggaraan ni, kita kemas kini je, automatik dekat status asset ni dah boleh akan jadi sedang digunakan. So, okey. Selesailah urusan penyelenggaraan. Itu sahaja. Okey? Boleh? Okey, faham ke?
untuk nak buat aduan, okey, maksudnya bila berlaku kerosakan, kita kena createkan QPAS 10 dahulu. So, nak createkan QPAS 10, pergi kepada carian untuk aset itu. Jika aset itu bernilai 2,000 ke atas, ambil carian untuk harta modal. Jika 2,000 ke bawah, pilih kepada aset bernilai rendah. Lepas tu ambil kepada aduan tu, kita akan nampak daftar QPAS 10 sebab kita nak buat LO ni. Nak buat LO, nak bayar untuk yang syarikat yang baiki ni. So kita createkan QPAS 10. QPAS 10 ini boleh dibuat dengan dua cara, ditandatangani oleh secara manual, kita print, atau boleh diluluskan dalam sistem. Biasa kita akan ada juga orang kata kita kena ada salinan sebab kita nak serah kepada keuangan untuk buat LO. Okey, settle QPAS 10. Lepas dah settle QPAS 10, LO dah buat apa semua, dah settle. Aset pun dah dibaiki, dokumen, invoice dah dapat, kereta dah dapat semua, dah dipulangkan dengan keadaan baik, dah boleh digunakan. Kita akan ada satu dokumen untuk orang kata kita nak settlekan rekod-rekod yang dah kita selenggara tadi. Sebab itulah kita kena masuk kepada rekod penyelenggaraan, kita kena masukkan maklumat LO nombor berapa, bila apa semua, tarikh invoice semua kita kena masukkan. Setelah selesai pembaikan dijalankan, masukkan harganya berapa, semua-semualah. Okey, barulah dia akan create dalam laporan penyelenggaraan yang tuan-puan kena submit setiap 3 bulan sekali. Kalau tak masukkan maklumat-maklumat rekod penyelenggaraan, kita punya laporan JKPAK bagi setiap suku takkan ada lah. Sebab memang kita tak guna modul ni. So kalau kita dah guna modul ni, kita tak perlulah nak kira balik secara ni, berapa dah LO kita keluar ni nak baiki aset. So semua direkodkan di dalam di dalam MySPA. Jika berlaku tambahan atau gantian atau naik taraf, pergi kepada tambahan gantian naik taraf. So dia akan ada komponen-komponen aset tu. Ya. Okey, itu melibatkan QPA 10 dengan QPA 14. Kita boleh tengoklah QPA 14 tu yang kita dah tick daripada penyelenggaraan secara berjadual. So kalau aset yang memang tak ada direkodkan dalam penyelenggaraan berjadual, memang tak adalah dalam rekod tu. Tapi kita boleh selenggara aset dibenarkan untuk selenggara aset, tak kira aset itu bernilai rendah atau harta modal. Okey, boleh faham Okey, boleh faham ke? Faham. Okey. Faham. Ni. Okey. Kak Yah, ada soalan sikit lah. Okey Kak Yah, kita kata semua dah ada dalam sistem, QPAS 10, everything semua ni. So kita fizicalnya kita perlu lagi ke print out? Ya, sebab kita nak serah kepada keuangan. Keuangan biasa untuk aduan kerosakan nak baiki kena ada borang aduan dulu. Memang kita kena print. So jadinya dalam sistem kita ada tindakan dia dan borang tu pun kita kena simpanan kita jugalah, maksudnya selain pada kita bagi kepada kewangan. Betul. Okey, seterusnya pertama sikit. Yang dalam bawah modul penyelenggaraan ni dia ada harta modal, aset bernilai rendah dan sedang diselenggara. Okey, yang ini so dekat bahagian saya ni memang tak ada dah. Kita selesai semua dah. Tak ada. Yang mana-mana yang kita ada aduan tu kita dah selesaikan dah. Tak ada masalah. So dekat sedang diselenggara ni juga, kalau kita dah buat pemeriksaan and then pegawai pemeriksa kita, saya masuk sikit bila pegawai pemeriksa kita tick dekat C. C. Sedang perlu pembaikan. Baik Sekejap saya tengok dekat laporan pemeriksaan. Okey, bila dia tick, bila dia periksa, dia tick perlu pembaikan, automatik aset tu akan masuk dekat senarai. Kalau tak, atas aset tu akan
Macam mana? Suara putus-putus. Suara putus-putus. Ni saya nak cakap macam mana? Kalau suara putus-putus ni saya tak nak buat apa dah. Okey. Okey, dengar ke? Okey, suara Kak Hello? Yah jelas. Tak payah juga. Okey, untuk apa yang maksud orang kata tu, kalau kita tengok kepada penyelenggaraan, tuan-puan perasan ada sedang diselenggara, dia berkait dengan pemeriksaan aset yang dilakukan oleh pegawai pemeriksa. Jika pegawai pemeriksa pada masa itu melaporkan aset itu sedang diperbaiki, perlu pembaikan aset yang rosak, dia tick dekat kolom C, automatik aset tersebut kalau kita guna pemeriksaan secara sistem, dia akan pergi kepada penyelenggaraan ini, dia arahkan kita, sistem mengarahkan kita untuk melakukan penyelenggaraan. Faham tak? Sebab benda ni berkait dengan pemeriksaan aset. Jika pemeriksaan aset, laporan pemeriksaan aset ditanda dekat kolom C, perlu perbaikan disebabkan aset itu rosak, automatik sistem akan menjana kepada penyelenggaraan aset itu perlu diselenggara. So berhati-hati bila orang kata biasa dalam modul pemeriksaan, biasa kita juga yang akan tanda dalam tu berdasarkan pegawai pemeriksa. So kita kena tengok jika aset tu setelah diselenggara ke memang dah dibuat LO apa semua, sepatutnya tak perlulah. Maksudnya dia kira dah nak tunggu pulang sahaja, nak tunggu rekodkan sahaja. Sebab dia dah masuk dalam aduan, kita dah masuk maksudnya proses untuk selenggara tu dah dibuat. Sepatutnya dia tidak bertindih. Jadinya untuk version 3 ini, dia akan, maksudnya kalau ada rosak, dia akan memberitahu kita. Untuk untuk orang penyelenggaraan ini melihat, ini ada aset selenggara. Siapa yang tahu rosak ni? Maksudnya ia daripada laporan pemeriksaan. Boleh faham Okey, boleh faham? Senyap. Okey, faham. Okey. Ya. Okey, faham. Terusnya pergi kepada Cuma Ikhwan nak minta tengok laporan penyelenggaraan dia keluar macam mana. Okey, kejap kita go through sikit lagi sub modulnya. Okey, lepas tadi kita tengok yang sedang diselenggara. Okey, sub modul seterusnya QPA 14, ini yang bila kita daftar aset QPA 3 atau 4, bila kita tick perlukan penyelenggaraan, dia automatik akan masuk dalam list ni lah. QPA 14. Okey, ini senarai aduan lah. Senarai aduan. Okey, ini senarai kelulusan. Permohonan kelulusan tu macam mana pula? Permohonan. Okey, kita klik. Mana-mana maksudnya kalau saya ada hutang, dia akan keluar kat sini. Status kat mana dah? Saya tu sepatutnya. Permohonan kelulusan. So sekarang ni saya tak ada hutang. Okey. Yang ini okey. Ini senarai aduan ni. Okey. Ini senarai aduan yang saya tak selesaikan dia punya proses penyelenggaraan. So dia akan stick lah ada dekat senarai aduan ni. Saya pop up. Permohonan kelulusan tu tinggalkan. Okay. Ni mana? Ya. Bukti awadi. Sebenarnya. Boleh jangan jumpa Puan dia juga pasal dia nak suruh bagi my step tu. Aziz punya. Okey. Ini yang senarai aduan ni. Okey. Lepas tu senarai kelulusan, senarai yang menunggu kelulusan, perlu pembaikan. Okey. Ini yang status perlu pembaikan ni semua ni. Sebab saya admin MySpa kot. Orang punya. Ya. Ni semua ada ni. Ni UKK banyak lagi yang tak selesaikan asetnya. Dia kena pergi ke setiap aset ni macam tadi lah. Pergi ke aset, masuk and then buat penyelenggaraan tu.
kena masukkan LO, selesaikan rekod penyelenggaraan. Okey. So dekat laporan penyelenggaraan, kita tengok yang Puan Siti tadi tanya, dekat sini. So inilah laporan penyelenggaraan yang baru kita buat tahun ni. So dia akan keluar kat sini. Ini yang laporan dalam JKPAK, yang ini yang kena ada ni. Ikuan, nanti dia akan keluar ikut suku ke ataupun dia kumulatif? Dia kumulatif, saya rasa dekat sini dalam modul ni, dalam modul penyelenggaraan ni dia akan kumulatif. Sebab suku nanti kita akan masuk bab laporan nanti. Okey. Okay. So selesailah, inilah modul-modul penyelenggaraan. So kita punya niat supaya setiap lokasi pegawai aset, pembantu pegawai aset mengguna pakai modul penyelenggaraan ni, sebabnya Dulu jalan. sebab report tu senang, teraturlah, kemas, and then tepat dengan apa benda. Kalau kita guna, kita update, kita kemas kini, memang tepatlah benda ni. So kita tak payah nak selongkar file lagi dah untuk cari rekod-rekod penyelenggaraan. Alright. Itu modul penyelenggaraan. Kalau nak tanya, boleh tanya. Kalau tak ada, kita teruskan. Cik Wan, nak tanya satu soalan. Boleh. Kalau macam towing kenderaan tu, dikira penyelenggaraan ke lain-lain? Dia towing, dia bersekali nanti kan tuan, dia akan masuk dalam kos. Tak, sebab LO dia rasa macam lain ke dia separate LO. Lain lah, lain. Dia towing untuk apa tuan? Towing dia ambil kenderaan tu hantar kedai. Okey. Kos lain. Dia tak masuk dalam kos untuk penyelenggaraan? Dia masuk perkhidmatan lah. Dia masuk perkhidmatan lain. Lain. Ya, lain. Dia sebab tu kos untuk nak settlekan, nak selenggarakan, nak kena towing nak tu. Ni ke atas aset tu sendiri. Okey. Okey? Okey. Okey. Kita pergi ke modul pemeriksaan, boleh? Kejap, yang laporan tahunan penyelenggaraan tu, bawah tu ada tanda tangan ketua jawatan. Kita perlu print dan masuk filing ke macam mana? Ya, ini boleh masuk filing sebab ini masuk filing. Untuk habis saja masuk contoh kita dah lapor, kita dah record apa semua sehingga bulan 3 kan. Habis aja bulan 3, 1 April tu, inilah laporan penyelenggaraan yang berakhir sehingga Mac. Sign, masuk record. Sebab yang kita punya ni kan, kita akan combine untuk satu jabatan kan. Jadi, yang inilah maksudnya, sebab nanti kita dah simpan untuk 3 bulan pertama. Bila masuk sahaja untuk suku kedua, dia akan kumulatif benda ni. Kita akan nampak perbezaan lah. Walaupun dia laporan baik kumulatif macam ni. Boleh Okey. Okey, kita pergi ke pemeriksaan dulu. Pemeriksaan ni biasanya walaupun pegawai pemeriksa ni ada ID, tapi tengok kalau dia tersalah isi, sebab tu biasanya kita yang akan mengisi laporan pemeriksaan berdasarkan laporan yang dia tanda lah masa dia buat pemeriksaan. Sebab bila dia nak tanda, dia tanda secara manual kan, dia pergi check aset, dia tick kat kolom mana-mana. So kita nak tunjuk macam mana you all nak createkan borang pemeriksaan kepada pegawai pemeriksa. Okey. Seterusnya kita ke modul pemeriksaan. So nak tanya soalan. Okey, ya. Berkenaan dengan tadi ada kerosakan. Okey. Yang kerosak aset yang bukan BKP punya lah, masuk di luar, dia buat penyelenggaraan di bengkel. Jadi aduan kerosakan tu, lepas 10 tu original. Siapa yang sign? Siapa yang sign? Macam mana dia punya prosedur tu sign? Macam mana? Dia penyelenggaraan, maksudnya kenderaan tu di luar lah. Di IPS ke, di BP Serdang ke. So dia buat lepas 10, dia punya PPJ dia lah. So dia punya jabat masing-masing lah. So hantar dekat kami untuk buat penyelenggaraan. Okey. Apa daripada mana buat?
kejuteraan sedang. Okey. Okey. Itu maksudnya siapa yang menyediakan laporan aduan tu, pegawai atasan di situ, sama ada pegawai aset yang perlu sign dekat borang aduan tu. Siapa yang punya dia? Ya, siapa punya dia lah sign yang bertanggungjawab. Maksudnya di lokasi tersebut. Dia, lepas tu dia dah hantar, so dia akan hantar kat kewangan untuk buat bayaran. Salinan tu perlu original tak dekat pejabat dia orang? Ke salinan dia? Photostat saja bagi Tak dekat ada masalah sebab dia nak record aja. bagi photostat je lah. Ya, ya. Terima kasih Puan. Okey. Alright Clear. Okey, seterusnya Ada lagi? Tak ada? Okey, kita terus pada modul pemeriksaan. Okey. So modul pemeriksaan ni memang pemeriksa je yang akan dapat modul pemeriksaan aset. Pegawai aset, pembantu pegawai aset tak akan dapat capaian pemeriksaan aset. Okey. So, saya adalah pegawai pemeriksa aset lah. Okey. So, pertama katalah. So, sekarang ni lebih kepada kita nak view je. Bukan nak view lah. Sebab tuan-puan yang kena sediakan borang pemeriksaan aset QPAS 11. Tak ingat saya barunya. QPAS 11 kepada pegawai pemeriksa aset. Okey So, kita kena daftar pemeriksaan aset. Okey. Okey, bila saya tekan daftar pemeriksaan aset PP. Dia akan keluar tiada rekod sebab kita tak buat lagi. Kita tak buat lagi. Sebabnya dulu kalau version 2, kita cerita pasal version 2 lah. Kita terus pada version 3 je. Okey. Kalau tak faham nanti kalau rasa macam tak jelas nanti bagi maklumnya lah. Okey, kita kena daftar pemeriksaan. Ini tuan-puan bukan sebagai pegawai aset, bukan sebagai pembantu pegawai aset. Tuan-puan kena masuk sistem ni menggunakan ID pemeriksa. Baru dapat capaian ni. Okey, masuk dekat daftar pemeriksaan PP, daftar pemeriksaan. Okey. Tajuk kena masuk. Okeylah saya buat tajuk pemeriksaan aset bahagian pengurusan 1 bilangan 1 20 21. Okey Ikuan tak nampak. Oh sorry sebab dia pop up Okey sorry. Okey. Bila kita klik daftar pemeriksaan. Okey. Kita tengok share screen. Okey, dia akan keluar yang ni. Kita klik daftar pemeriksaan, dia akan keluar maklumat pemeriksaan. So, saya letak tajuk pemeriksaan. Senang nak cari. Ini untuk kita cari pemeriksaan. Sebab pegawai pemeriksaan nanti dia akan keluar list banyak pemeriksaan. Sebab semua kita set pegawai pemeriksaan jabatan ni dia boleh ke mana-mana sepatutnya lah. Pemeriksaan aset BK bilangan 1, 20, 21. So, bahagian kita pilih lagi sekali. Bahagian ni, bahagian pengurusan. Simpan. Okey, dia keluar pop-up data berjaya disimpan. Okey. Saya dah tutup skrin tu tadi. Okay, saya share balik. Okey. So, bila kita dah buat daftar pemeriksaan, kita dah masuk tajuk dan kita dah masuk bahagian, dia akan keluar yang ni. Ini tasknya, task pemeriksaan. Kita pergi ke sini. Maklumat pemeriksaan. Okey, masuk. Okey, maklumat pemeriksaan ni untuk kita pilih aset-aset yang kita nak periksa pada task bilangan 1, 20, 21. So, saya pilih. Tekan pilih aset. So, pegawai pemeriksa aset ni memang kita setting dia boleh cari aset di mana-mana. Supaya dia tidak terikat ikut bahagian. Memang kita sekarang ni kita dah buat pemeriksa boleh di kalangan pegawai yang terlibat dengan pengurusan aset di bahagian yang sama. Okay,
So saya ambil bahagian saya. Bahagian khidmat pengurusan. Tak apa, okey. Cari. So saya cari. Sekejap Tak nampak ikut Okey, sorry. Dia Kena okey. share sekali lagi kot. Okey, dia pop up. Okey. So dekat sini kan bila kita pilih aset untuk diperiksa. Okey. Saya kena tukar-tukar skrin ni. Saya kena Okey, bila kita pilih aset untuk diperiksa, dia akan pop up yang ini. Bila dia pop up yang ini, saya pilih bahagian mana yang saya nak periksa aset tu. Okey, saya sekarang ni bahagian khidmat pengurusan dan diarahkan untuk periksa di bahagian khidmat pengurusan juga. So, bahagian khidmat pengurusan. So, saya buat carian. Alright. Okey. Dalam carian ni, dalam rekod aset ni, ada 1121 aset. Di bahagian khidmat pengurusan. So saya boleh pilih sama ada saya nak pilih 1000 aset untuk saya buat dalam satu task ataupun saya nak pecah-pecahkan task pemeriksaan saya. Mungkin untuk bulan 2 ni saya nak periksa 50 aset sahaja. So saya pilih Merancang. saya tik 50 aset ni. Saya tik lah. Okay. Saya ambil 10 lah. 10 saya nak buat. Hari ni saya nak buat pemeriksaan 10. 10 aset, saya pilih aset. Aset telah berjaya dipilih. Okay. Kau tak biasa. Kau yang biasa. Kita buat task ni. Task pemeriksaan ni. Okay. So, inilah aset yang tadi aset saya dah pilih. 10 Sepatutnya. Okey, saya dah pilih ni dia dah kembali balik. Okey, saya tutup pop up ni Okey. Kita ke task tadi. Kena tukar-tukar. Okey. So yang tadi ni. Ini yang tadi. So bila kita pilih aset, dia akan keluar pop up tadi. Dan kita pilih aset 10 aset ni. Kan? Saya pilih aset 10 aset ni. Okey. Yang ini. Okey. Okey, yang ini 10 aset ni. Saya kena buat cetak rekod untuk diperiksa. Sebabnya pemeriksaan aset kena buat secara fizikal dahulu baru masuk sistem. So saya cetak rekod untuk diperiksa. Okey. And nampak lagi. Okay. Bila saya cetak aset untuk diperiksa, dia akan keluar yang ini. Okey. Dia akan keluar yang ini. So, pegawai aset kita, pegawai pemeriksa aset akan guna list ni untuk dia periksa 10 aset sepatutnya. 10 hari kita pilih 10. Okey, betul lah. 10 aset 7. Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So, ini pegawai aset. Ini lokasi. Sebab tu penting kena ada lokasi. So, pegawai aset kita akan pergi je dekat lokasi aset bermasalah ni. Akan ada 3 kuantiti dekat sini. So, dia tengok aset bermasalah kita ni, 3 ni jenis yang mana? Apa benda? Ini A, B, C dan E. Dia ada bawah ni, kat bawah ni. Okey. Yang A sedang digunakan, B tidak digunakan, C perlu pembaikan, D sedang diselenggara, E pinjaman, F hilang. Okey. Okey. Ini pemeriksaan. Okey, dia orang pun tik, pemeriksa kita pun tik lah pegawai pemeriksa ni. Yang ini yang saya cakap tadi, bila pegawai pemeriksa tik dekat C atau D, perlu pembaikan, sedang diselenggara, dia automatik aset ni akan digerakkan masuk dalam modul penyelenggaraan. Okey. Sekarang ni kita andaikan pegawai pemeriksa kita telah mengemas kini. Memang betul. Aset ni di bilik store, rekodnya di bilik store, sebenarnya di bilik store, right? Sebenarnya di bilik store.
So memang rekod ada 3. So sebenarnya memang ada 3. So 3-3 ni adalah aset bermasalah, aset yang perlu perbaikan ataupun mungkin nak perlu perbaikan ataupun nak dilupuskan ke apa semua ke. Letak je B ke, tidak digunakan ke, supaya nanti kita boleh justify apa benda, kenapa aset ni tak digunakan, sebab tak boleh nak guna dah. Okay, so dia orang dah kemaskan dah 10 aset ni. Okay, kita keluar daripada tab ni. Oh, saya tak boleh, saya nak kena habiskan juga. Okay, so di peringkat kita masuk bila dia orang dah cetak tadi. Okay, dia orang log out, dia orang pergi buat pemeriksaan aset. Okay, bila dah dapat maklumat tu, dia orang sepatutnya akan masuk balik sistem untuk key in ni dekat sini. Senarai tadi yang diperiksa secara fizikal, dia orang kena key in dekat sini. Faham? Bila dia key in dekat sini, sama dalam borang tu juga. Okay, pemeriksaan aset pertama, okay. Sila pilih penempatan sekiranya ada perubahan, tiada. Maklumat lengkap. QPA 3 dan 4 lengkap, kemas kini. Ikon tak nampak. Oh, sorry. Okay, untuk kita kemas kini, sorry. Okay, bila kita tekan kemas kini ni, okay, oh, okay. Saya tak boleh buat lupa. Okay. Okay, bila kita tekan untuk, bila pemeriksa, kemas kini, rekod maklumat pemeriksaan dia akan keluar pop-up yang ni, untuk kemas kini. So, dia orang kena kemas kini semua ni. Maklumat lokasi, maklumat rekod, status aset, penemuan pemeriksaan ni. Yang ini ni. Kalau dia pilih C, perlu perbaikan, kena tick kat perlu perbaikan. Kalau dia pilih D, kena tick kat D lah. Macam tu lah. So, saya tak buat pemeriksaan lagi. Bagi buat contoh je, saya tak boleh nak kemas kini. So, saya tutup yang ni lah. Saya tak nak kemas kini. Okay. Okay, kena share balik. Okay. So, sepatutnya sekarang ni dia ada dekat sini, dia ada 10 aset. Bila dia kemas kini dekat sini, bila pemeriksa kemas kini dekat sini, dia akan aset ni tak akan dah keluar daripada belum diperiksa ni, dia akan masuk dekat tab sini. So semua pegawai pemeriksa kena pastikan tiada senarai aset dalam ni, dalam tab belum diperiksa. Okay. Okey, clear yang tu boleh? So, bila dah tak ada, semua aset belum diperiksa ni dah kosong, semua telah diperiksa, pegawai pemeriksa kena tambah pemeriksa kedua. Sebab tu sekarang ni saya sebagai pegawai pemeriksa pertama, so nama saya lah keluar. So, yang ini dia boleh tambah siapa-siapa. Kalau kata saya nak tambah pemeriksa kedua saya lah. Okay. Cikgu Wan. Ya. Tadi masa kita nak pilih aset untuk Macam mana? dengar tak Cikgu Wan? Dengar. Okey, tadi jelas sikitlah. Okey, tadi masa kita nak pilih aset yang diperiksa tu, Cikgu Wan pilih 10 aset yang ni kan. And Cikgu Wan kata dalam senarai tu ada 1000 lebih aset. Betul, ada 113 page. Macam mana kita nak pilih pukal semua tu 1000 tanpa kita klik setiap page tu, atau memang kita kena klik setiap page tu untuk kita pilih semua? Kena klik setiap page. Okey. Dia macam ni, saya bagi saya lah, saya cadangan saya lah, mencadangkan kepada semua pegawai aset dan pegawai aset ni, supaya pemeriksaan aset tu dipecahkan mengikut tas yang munasabah. Kerana macam Cik Kai, kalau kita kata kita pilih semua 1000, kita perlukan masa yang panjang untuk selesaikan tas tu. Sebabnya selagi aset masih ada dalam belum diperiksa ni, kita tak boleh nak selesaikan tas ni. Ikon, boleh tak rancang kalau mengikut lokasi? Maksudnya kita pilih beberapa lokasi, contoh ada 5 lokasi, kita pilih 5 lokasi tu dulu. Kemudian yang tas kedua, lokasi yang seterusnya. Boleh ke macam tu? Lokasi di BPMI lah contoh ni. Contoh. Kita buat dulu 3 lokasi dulu kan? Kita pilih aset yang 3 lokasi dulu. Lepas tu kita sambung lokasi lain pula. Boleh.
Sebabnya ada kaedah lah. Kita boleh pilih lokasi, kita boleh pilih user. Pemilik yang bertanggungjawab atas aset tu. And then dia akan masuk dalam senarai ni. Okay. Jadi Di memang pilihan bahagian tu, kita boleh pilih sat lokasi lagi kalau bahagian tu kalau ada sub lokasi sekejap saya tunjuk balik. Okey. Yang ni clear. Okey, yang ni clear maksudnya yang ni kita selesaikan yang task pertama, bila kita dah diperiksa ni sudah ada, yang belum periksa dah habis, kita tambah pemeriksa kedua, dia akan keluar satu button kat sini, selesaikan pemeriksaan. And then selesailah task tu. Okey. Okey, yang seterusnya, kalau kata kita nak buat bilangan kedua nanti. Okey, ini bilangan pertama. So, saya daftar balik bilangan kedua. Tak nampak. Daftar balik. Okey. Okey, saya daftar. Okey, saya daftar balik bilangan kedua. Pemeriksaan aset. Okey, bahagian saya daftar dulu. Simpan. Okey, bila dia simpan. Okey, so saya nak buat dua pemeriksaan ni. So, okey, untuk pemeriksaan kedua, okey, macam tadi, kita kena tambah. Okey, tambah pilih aset. Okey. Bila kita pilih aset, tak apa. Okey. Bila kita pilih aset, bahagian mana? Bahagian samalah, bahagian sebab saya dilantik untuk bahagian khidmat pengurusan. So bahagian sama. Sebab kat sini macam Cik Kai cakap tadi, kita boleh by pengguna, boleh by lokasi. Apa dia? Okey. By lokasi, kita boleh pilih aset by lokasi, bangunan BM saya, bangunan menara. Okey, tingkat 11 saya. Okey. Okey, ini ruang-ruang bilik dan ruang yang ada dekat arah 11. Ruang tamu, ruang pantry. So saya boleh pilih nak buat pemeriksaan, nak cari aset, nak pilih aset tu by lokasi. Ataupun saya nak pilih nama pengguna. Ini nama pengguna dekat BK lah, dekat bahagian pengurusan. So saya dah kenal orang-orangnya siapa. Okey, Kuzai bahagian pentadbiran. So saya nak ambil orang-orang di bahagian pentadbiran. Saya nak check aset-aset di bahagian pentadbiran. So saya pilih saya punya pegawai dan staf di bahagian pentadbiran. Okey. Okey. Contoh. Okey, semua. Okey. So ini saya nak tunjuk kalau kata okey. Sekarang ni kalau tuan-puan perasan dekat aset ni ini dah jadi pink dah. Okey, ini kita boleh nak yang page pertama tadi sebab kita task yang pertama kita dah buat pemeriksaan. So tak boleh nak pilih dah. Untuk buat pemeriksaan ni. Kalau tuan-puan perasan daripada 1121 aset 10 ni kita tak boleh nak pilih balik dah. Sebab kita dah pilih untuk dalam task pemeriksaan pertama. So kita kena ke page yang berikutnya. Okey. Yang inilah baru kita boleh pilih. So kita tick balik and then pilih aset. Pilih aset. Aset telah berjaya dipilih. Share balik yang ni. Okey. So inilah aset-aset dia. So proses kerjanya masih sama macam tadi. So pegawai pemeriksa kena kemas kini. Pegawai pemeriksa / pembantu pegawai aset / pegawai aset boleh kemas kini ni, tapi dengan syarat kena guna ID.
ID dan password pemeriksa. Yang ini, pemeriksa pertama ni. Kalau tuan-puan masuk ID pegawai aset, ID pembantu pegawai aset, so tak keluarlah yang ini. Okay? Itu pemeriksaan. Okey, maklumat untuk pegawai pemeriksa kita telah panjangkan kepada semua PTJ melalui PTJ supaya pusat-pusat kos boleh mencalonkan pegawai pemeriksa di lokasi tuan-puan sendiri. Supaya pihak kami boleh membuat pelantikan dan membuat ID untuk pegawai pemeriksa. Kalau tak ada ID ni tak boleh nak create bagi laporan orang kata untuk kita nak buat borang pemeriksaan. Ini kita masih lagi menunggu PTJ sebab pusat kos perlu menghantar kepada PTJ dan PTJ angkat kepada kita dan kita akan buat pelantikan semula pegawai pemeriksa. Yang perlu diselaraskan pelantikan ini oleh PTJ. Jadi setiap lokasi aset yang ada di Jabatan Pertanian ini perlu ada pegawai pemeriksa yang dilantik yang tidak terlibat dalam pengurusan aset. Bukan orang daftar aset, kita lah buat pemeriksa, kita semua. Tak. Ini adalah orang yang tidak terlibat dalam pengurusan aset dilantik atas nama jawatan. Okey. Okey tuan. Okey tuan-puan. Okey, ini untuk daftar dekat senarai pemeriksaan Okay. kita tengok. So, Okey. Ya, Cik Kan. so settle untuk pemeriksaan ni ke? Saya nak tanya pasal pemeriksaan ni. Okey. Bila kita dah key in dalam masuk dalam sistem ni kan, so kita dah print out everything semua tu. Secara tak langsung untuk checklist lah, ini untuk checklist. Selepas kita settle ni dekat QPA 2 dengan 3 nanti, pemeriksa pun kena sign jugalah maksudnya. Ya. Sebab dia bila kita buat pemeriksaan ni, memang pemeriksa kena tengok fizikal. Sebab dekat sini kan, dekat alamak pop-up ni tak nampak lagi. Okey. Untuk pemeriksaan, pemeriksa kena tengok aset fizikal. Lokasi tu betul tak betul, fizikalnya okey. Lepas tu maklumat rekod ni, pemeriksa kena tengok QPA 3 dan 4. Saya nak dekat ni. Original. Okey. Memang kita bagi original ni. Dia kena sign. Yes. Cik Kuan, Ya. saya nulis dari BBT Perlis, Ya Kak. saya nak tanya berkenaan dengan pelantikan pegawai pemeriksa tadilah kan. Okey. Macam kita sebelum ni kita dah ada lah setiap pusat kos, sebab di sini PTJ dia BBT. Jadi kita pun semua ada lah juga dia punya pegawai pemeriksa yang dilantik. Pusat kos pun ada kan. Jadi sekarang untuk lantikan baru kita macam itu pun KU ada tanya lah dari segi format dia untuk nak hantar ke Putrajaya tu. Dia ada format khas dia ke Cik Ikwan? Macam ni Kak, kita ada share itu dalam grup PTJ DOA. Oh ada Ada. Kalau Kak tengok sebab dia akak sangat balik. Kalau tak ada nanti akak WhatsApp saya lah. Ya. Dia macam ni. Okey. Dia kalau untuk semua lah kan. Kalau untuk semua kita tahu dah memang kita dah ada dah pegawai pemeriksa yang sangat-sangat yang bagi komitmen untuk memeriksa aset-aset ni kan. Kita bukan nak lantik yang baru, orang baru, kita cuma nak buat lantikan baru. Itu saja. Kalau kita dah ada pegawai pemeriksanya, hantar balik nama tu untuk kita angkat je. Kalau ada pindaan, ada perubahan pegawai, so masa ni lah kita ubah pegawai. Okey. Berbalik kepada pemeriksaan tadi, so pegawai pemeriksa kena memeriksa aset fizikal, kena memeriksa maklumat rekod aset QPA 3 dan 4. So dekat QPA 3 dan 4 tu dia kena tengok sama ada dah lengkap ke tak lengkap. So bila dia dah kemas kini, kita boleh cetak balik. Kalau kita ada printer yang okey, kita cetak balik. Sebab saya tak nak tunjuk sebab tak selesai. Okey, kita boleh cetak balik, kita boleh pilih dekat QPA 3 kita tu, dekat belakang tu dia ada roll dia. Kalau kata roll pertama dah pemeriksa dah tanda tangan, so kita akan boleh pilih untuk print out benda tu pemeriksaan tahun ni dekat roll yang kedua. So selepas tu kita serah balik kepada pegawai pemeriksa untuk dia tanda tangan. Ataupun kita copkan boleh ya? Cop pun boleh. Okey. Kalau nak senang,
nak mudahkan kita lah supaya tak banyak ding-dong. Terus je pemeriksa chop je nama dia, ada tanda tangan. Selesai pemeriksaan tahun 2021. Okey. Itu selesailah modul pemeriksaan. Okey, yang ni saya rasa sebab yang ni kalau saya tengok senarai pemeriksaan ni akan banyak lah. Ini sebab kita semua pegawai pemeriksa boleh tengok senarai pemeriksa satu jabatan. Ini kat mana ni lah. Kita nak kemas kini ni semua. Nanti kita akan clearkan balik ni. Kita akan start baru. Okey. So yang lain tu tak adalah. Itu okey. Cuma laporan pemeriksaan ni. Okey, laporan pemeriksaan. Okey, dekat laporan pemeriksaan QPA. Share. QPA, 12. Allah, tak share. Share. Maafkan saya. Okey. 12. Okey. Buat 12. Okey. Okey, dekat laporan pemeriksaan ni kita boleh tengok pegawai saya tengok saya rasa. Saya tengok ni. Ini adalah aset-aset kita, aset bahagian kewangan perusahaan. Aset saya lah, bahagian kewangan perusahaan. Memang ini keseluruhannya diperiksa pun tak ada lagi, tak buat lagi pemeriksaannya. Tahun 2021 ni. Sebab kita dah reset balik. Okey pentadbir pemeriksaan ni ada apa? Okey. Berapa? Ada tambah berapa? Tak, betul tu. Laporan pemeriksaan. Tak ada. Cuba klik laporan pemeriksaan. Laporan pemeriksaan. Ni lah. Okey, paragraf. Sebabnya dia akan keluar dekat pemeriksa nanti. Dia akan keluar. Ya, pemeriksaan ni dia tu. Sekejap Okey, ni mula pemeriksaan. Lepas tu. Dia buat kita sebab macam mana. Okey, itu modul pemeriksaan. So kita wrap balik dah banyak tadi. So apa yang perlu tahu pegawai aset, pembantu pegawai aset kena lantik di PTJ dan pusat kos kena lantik pegawai pemeriksa. Hanya pegawai pemeriksa yang dapat capaian untuk buat pemeriksaan aset. ID dia. Okey. So jangan call saya pegawai aset, pembantu pegawai aset nak capaian pemeriksa sebab tak valid nanti. Sebab tuan puan menguruskan aset, so tuan puan tak boleh jadi pemeriksa aset. Okey. Selesai untuk modul penyelenggaraan, untuk modul pemeriksaan. So ada apa-apa tak? Kalau tak ada, saya sikit lagi saya tambah. So daripada pengalaman kita lah yang kita duk tengok MySpa jabatan ni, kita mengharapkan mulai tahun ni pemeriksaan tu berjalan awal. Mungkin suku tahun pertama 2021 tak sempat sebab version 3 baru tengok. Mungkin dah suku tahun kedua bulan 3 bulan 4 nanti dah boleh start dah pemeriksaan tu sikit. Sebabnya kita akan tetapkan tarikh sehingga bila 100%. Suku ketiga. September. Okay. 100%. So kita akan tetapkan tarikh setiap tahun lepas pun sama. Sehingga September maksudnya untuk suku tahun ketiga sepatutnya dah 100% pemeriksaan aset di lokasi. Jadi sekurang-kurangnya bila kita dah buat secara sikit tu tak adalah beban sangat. Kalau boleh pegawai aset dan pembantu pegawai aset tu satu jadual pemeriksaan. Buat terus dia punya tas pemeriksaan. Okey, ini untuk bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6 aset-aset yang sepatutnya dia check lah. So kalau kalau ikut upah DOA memang kita minta 2 pemeriksa untuk setiap lokasi. Okey. Jadi untuk mengelakkan beban tu teruk sangat, kalau rasa aset tu banyak macam BPMI di institut ataupun di PLPP, saya rasa aset banyak. Kalau rasa perlu lebih, pegawai pemeriksa boleh minta dengan upah. Dia boleh minta dengan kita punya pegawai aset kita lah. Kelulusan pegawai aset kita. Dia nak bagi berapa orang. Okey.
Itu sahaja untuk modul penyelenggaraan lah. Kalau ada apa-apa yang tanya, boleh tanya kat Ayah ada. Okey tak? Untuk laporan kat Ayah banyak tu. Okey. Share lah. Okey, tak apa. Kita share. Okey. Okey, kalau tak ada apa, kita pergi kepada yang penting bila dah kita belajar semua ni, kita dah tahu macam mana nak guna. Yang last kali, mesti kita nak tahu mana nak ambil report bila nak buat pelaporan JKPAK. Kan? Okey, kalau kita pergi kepada pelaporan JKPAK, kita akan ada laporan kedudukan aset kita yang dibahagikan kepada aset harta modal dengan aset bernilai rendah. Okey, tuan-puan, kalau puan-puan tengok, pergi kepada laporan keseluruhan. Okey, kan? Laporan keseluruhan. Sekejap. Laporan bahagian. Laporan bahagian, okey. Kita pergi kepada kedudukan aset semasa. Okey, ini adalah laporan kedudukan aset semasa yang perlu kita jana melalui sistem bila berakhirnya habis bulan 3. Habis saja bulan 3, tengok pada 1 April, inilah kedudukan aset kita. Okey, so dengar tak? Okey, dengar tak? Okey, bermaksud di sini kalau kita tengok kepada ni contoh bahagian khidmat pengurusan, bermakna pada suku pertama Januari hingga sekarang ini tiada berlaku penambahan aset. Kami memiliki aset sebanyak 145 bagi harta modal, 1221 melibatkan aset bernilai rendah. Ini kalau nak tengok nanti kena tengok pada 1 April, ambil pada jumlah keseluruhan, itulah kedudukan aset semasa bagi tempoh 3 bulan pertama. Tuan-puan tengok dekat tuan-puan, inilah laporan yang perlu dilaporkan melibatkan pelaporan pada A2. Perasan kan? Ada pelaporan A2, inilah. Tapi kami di pihak YUPA menyediakan master list kan supaya tuan-puan menggunakan master list yang kita sediakan, sehelai aja kita boleh tengok kepada keseluruhan pelaporan JKPAK sebab dia akan linkkan daripada kedudukan, mana perginya pemeriksaan, mana pelupusannya, akan ada satu helaian Excel. So itu lebih mudah, tapi nak isi benda tu tuan-puan perlu merujuk kepada MySpa. Boleh faham Ini bagi mengisi kedudukan aset nanti. Okey, bila kita pergi ke lampiran untuk kedudukan aset, kita akan pergi kepada laporan pemeriksaan iaitu A3. Okey, laporan A3 kita kena tengok kepada laporan pemeriksaan, pergi kepada laporan pemeriksaan, tengok kepada keseluruhan aset, tengok kepada kategori aset tu dikelaskan sama ada digunakan, rosak, hilang apa semua. Inilah yang kita kata bila selesai lah ditanda semua. Kalau tiada pemeriksaan, dia akan kosong lah. Okey, ini adalah A3. Nanti kita akan tunjukkan master list tu lah. Okey, bila A4 dia melibatkan aset pindahan. Okey, bila kita ada buat pelaporan pindahan, kita akan buat pelaporan pindahan, kita akan ada rekod pindahan. So kita akan nampakkan dalam rekod pindahan kita telah buat pindahan berapa banyak pindahan. Di situ kena, ni tak ada ni, ini tak ada. Ini akan ditengok oleh pegawai aset tak silap saya. Okey, faham ke? Okey, itu adalah melibatkan pelaporan bagi pindahan. Pindahan, dia kita akan tengok kepada rekod pindahan yang telah selesai dilakukan. Masuk juga. Masuk ke meeting kan? Meeting juga. Duduk, duduk. Okey, ini apa panggil? Okey, ini tak ada. Ini melibatkan maklumat. Maklumat ni senarai. Okey, ni kena refer dekat situ. Okey, bila kata pelupusan sama juga, kita akan tengok kepada
Kalau kita nak tahu maklumat pelupusan, kita pergi kepada pelupusan, dia akan ada laporan pelupusan. Ini sebab ini yang kita tunjuk ni, ini adalah ID1 lah. Okey. Okey, ID pendaftar. Dan biasa dia akan ada juga dekat dengan laporan Singapura Penyelenggaraan laporan keseluruhan. Betul. Ada yang ada. Betul ni. Kedudukan nilai bilangan aset. Kedudukan aset semasa. Tadi. Sekejap Ini berbeza ni. Okey, bila kita berlaku proses pelupusan, proses kehilangan yang kita telah rekodkan, dia automatik pergi kepada kedudukan aset semasa ni. Tuan puan akan nampak dekat laporan. Cuba kita klik tadi kepada bahagian. Sebab jangan confuse Laporan keseluruhan ni sebab kami ni orang kata UPA jabatan, kami boleh tengok di peringkat ibu pejabat. Di peringkat tuan puan hanya klik dekat kedudukan aset semasa. Jangan pergi tengok dekat laporan keseluruhan. Ini sebab takut confuse dengan UPA, sebab UPA boleh tengok keseluruhan. Okey, di sini jika ada berlaku proses pelupusan, tuan puan boleh tengok dekat sini berapakah hasil pelupusan yang direkodkan. Pastikan tidak berlaku kesilapan jika kita membuat proses pelupusan. Hasil pelupusan sepatutnya ada jika kita buat secara jualan. Tak logik kita buat tindakan pelupusan secara jualan tapi tak ada hasil pelupusan. So itu kena berhati-hati untuk masukkan sama ada di apa panggil dia punya kaedah pelupusan tu. So ini adalah melibatkan kedudukan-kedudukan ini. Inilah yang kita compilekan dalam satu master list. Okey, kita tunjukkan master list sebab master list ni kita telah ajar kepada semua UPA bahagian dahulu. Dulu kita menguruskan aset. Tunjuk contoh ya. Tak apa, kita tunjuk contoh. Dulu kita menguruskan aset berdasarkan bahagian. So ibu pejabat bahagian dia akan ada master list kedudukan aset cawangan-cawangan bahagiannya. So ekoran perubahan ini menguruskan aset secara PTJ. Master list akan diwujudkan berdasar PTJ sebab kita tak dapat lagi maklumat-maklumat melibatkan orang kata bawah-bawah lokasi PTJ tu apa anak beranaknya, kita belum susung lagi. Okey, tapi kita akan tunjukkan sebab yang menguruskan ini dah jatuh kepada PTJ. Dulu yang menguruskan maklumat pelaporan master list ni dibuat oleh pegawai aset peringkat bahagian di ibu pejabat. Mungkin tuan-puan tak familiar dari segi penggunaan master list kecuali bahagian BPMI dengan bahagian BPS dan BBT. Sebab mereka ini memang adalah ibu pejabat. Okey, sekejap ya. So ada soalan ke? Okey, bila kita menggunakan sistem MySPA, seeloknya pelaporan ini sepatutnya kita ambil daripada sistem MySPA berdasarkan tempoh. Jangan suka-suka hati je buka MySPA bila nak tengok pelaporan. So kalau kita nak melaporkan pada suku pertama, sepatutnya kita kena tengok, kita perlu tengok pada April, 1 April. Itulah kedudukan transaksi berhenti sehingga akhir bulan Mac. Kita tengok pada 1 April, itulah kedudukan aset bagi 3 bulan tersebut. Jangan kita tengok kedudukan aset kita tapi kita tengok tengah bulan. Pelaporan kita sepatutnya kena habiskan tempoh tu, Mac. Bila habis Mac baru tengok April. Bila habis Jun tengok pada bulan Julai. Boleh faham ya? Banyak kesilapan berlaku, tak tahu bila nak tengok pelaporan ni bila. Kita kena tengok suku apa sebenarnya masa tu kita nak lapor. So berdasarkan suku. Jangan tengok ambil maklumat ini tak kira lah jana bila, tak boleh sebab ia tidak menggambarkan pelaporan itu pada tempoh yang telah ditetapkan. Okey, kita akan tunjukkan master list ini sebab master list inilah memainkan peranan penting sebagai penyelaras di peringkat PTJ untuk compilekan maklumat pengurusan aset bagi pelaporan JK Pak Jabatan.
Okey, pelaporan melibatkan master list ini akan membantu tuan-puan dengan lebih mudah memantau kedudukan aset mereka. Macam mana kadang-kadang kita boleh tahu kenapa aset ni kedudukan aset 4,000 tapi bila jumlah keseluruhan aset diperiksa walaupun belum diperiksa sepatutnya 4,000. Daripada master list ni kita akan nampak keseluruhan kedudukan aset ini berada dalam kedudukan yang betul. Jadi jika ada berlaku kesalahan, ini yang kita boleh nampak errornya kat mana. Okey, kita bagi contoh. Ini adalah master list yang peringkat UPA jabatan menyelaraskan pelaporan. Contoh kita ambil contoh bahagian Kita ambil contoh bahagian pembangunan modal insan. Okey, share dah. Lagi, sabar. Okey, kita share dokumen ni, dokumen master list. Ini adalah penting kepada PTJ. PTJ perlu menyelaraskan maklumat-maklumat ini supaya puan-puan boleh tengok kat mana kesilapan pengisian ini berlaku. Sebab sebelum ini pelaporan ini berdasarkan sheet kan? Berdasarkan sheet-sheet yang banyak dalam satu Excel, tuan-puan tak boleh nak link. Kat mana berlaku kesalahan dalam pengisian data pelaporan JKPAK. Okey, ini kita tengok contoh melibatkan BPMI. Kita bagi contoh, okey, pusat kos dulu. Kita bagi contoh, ni kita bagi contoh ni ibu pejabat modal insan. So di bawah ibu pejabat modal insan kebetulannya sekarang dia merupakan ketua PTJ tapi dia tiada pusat kos, memang dia sendirilah. Jadinya kedudukan asetnya ini adalah merupakan baki kedudukan asetnya. Konon sini kita edit jadi Januari hingga Mac. Kita perlu refer kepada maklumat yang saya tunjukkan tadi iaitu kedudukan aset semasa. Masukkan maklumat kedudukan jumlah harta modal. Okey. Share dia. Share. Share dekat semasa. Okey, susah sikit ni. Okey, so kita pergi kepada inilah maklumat yang perlu diisi. Ambil nilai ni, baki ni. Nanti ni baki 145. 145 1221 tu itu adalah baki pada tahun lepas. So kita isi dekat mana? Dekat master list tu. Okey, kita isi dekat master list, kita isi satu berapa tadi, 144 tadi dengan 1,000 lebih tadi. So bila berlaku lagi pada Januari hingga Mac, ada lagi pendaftaran aset lah. Saat kita buat pendaftaran aset, dia akan jadi 1 dekat sini. Dia akan jadi pendaftaran baru, dia akan jatuh 1 kat sini. Ini akan jadi jumlah total mengikut yang kat bawah tadi. So kalau ada pendaftaran aset kad didaftarkan wujud baru, tuan-puan masukkan dalam daftar baru. Kalau ada terimaan aset pindahan yang kita terima daripada bahagian lain, kita masukkan 1 unit harganya berapa. Kalau kita ada proses memindahkan aset, berapa aset itu dipindahkan, jumlah kos kita masukkan dalam kolom pindahan. Kalau berlaku pelupusan dan kehilangan hapus kira, masukkan dekat sini. Sini akan menjana kedudukan aset. Sebenarnya pada Januari hingga Mac, itulah jumlah aset yang ada di bahagian BPMI. Setelah ada daftar baru, ada lupuh, ada terimaan, ada pindahan. Faham? Puan Arbaya, minta maaf nak mencelah. Maksudnya macam yang semalam saya tanya tu, maksudnya macam kalau dekat negeri, saat kita pergi pada golongan sasar, dekat sinilah juga yang akan berlaku pendaftaran. Contohlah kita guna figure ini, pendaftaran tu 204 tapi dalam masa yang sama kita terus buat pelupusan tetap pada figure table pelupusan tu. Betul kan Puan Arbaya? Betul tak? Betul. Maksudnya kat sini pada tempoh masa Januari hingga Mac tu UO settlekan daftar, UO buat juga pelupusan, dia jadi tambah tolak kosong. Okey, baik. Okey. So di sinilah memainkan peranan yang penting di mana kedudukan ini akan kedudukan ini akan menggambarkan kedudukan aset iaitu suku tahun pertama Januari hingga Mac. Jumlah aset ini 856 ni contoh 856 ini sepatutnya dia akan pergi kepada
Jumlah aset diperiksa, dia akan tally 856 dekat sini. Ni jumlah aset kat ujung. Banyak kesilapan berlaku adalah aset kat atas ni, kedudukan aset banyak ni. Tapi jumlah aset walaupun tidak diperiksa, sepatutnya dia kena tally kan. Ini kita akan settingkan formula. Supaya tuan-puan boleh nampak, jumlah aset banyak ni inilah periksa, kecuali ada pertambahan berlaku, dia akan pergi kepada suku tahun berikutnya dengan perincian di bawah daftar baru ke, terimaan ke. Ingat, daftar baru akan ada wujud kad baru jadi penambahan aset. Jika aset itu dikeluarkan, dia automatik jadi negatif. Aset itu dipindah keluar. Jika berlaku pelupusan, aset kita berkurang sebab kita dah hantar ke mana, kita dah bagi ke orang, kita dah rosak, lupus. So, jadi tolak. Kalau kehilangan dan hapus kira bermaksud negatif juga sebab aset itu telah dimatikan, orang kata kad daftarnya. Kerana laporan penyiasatan mengatakan dia boleh dihapus kira. Kita nak keluarkan kad itu. Itu bermaksud negatif, tolak. Jadi di situlah memainkan peranan penting memberi gambaran kepada keseluruhan prosedur yang berlaku dalam tempoh Januari hingga Mac. Okey, yang ini laporan pemeriksaan, dia akan ambil jumlah aset sebagaimana yang kita laporkan berdasarkan suku. Okey, laporan penyelenggaraan kita ambil daripada MySPA, rekod penyelenggaraan, laporan penyelenggaraan. Kita tunjuk Okey, sebiji aja dia, kita ambil template tu, kita masukkan dalam master list. Okey, laporan penyelenggaraan. Okey. Kan, sama kan? Sama kan? Okey, benda yang sama je tapi dimasukkan dalam satu master list tu. Okey, buka balik. Ni apa ni? Buka balik, tutup balik. Ni Kak tak kerti nak handle ni. Okey. Okey, so kita tengok balik kepada Excel tadi. So kita dah tahu dah laporan penyelenggaraan. Okey, laporan pelupusan. Kalau laporan pelupusan di sini kita laporkan ada 3 kat sini. Contoh ni pelupusan ni kat atas tadi kita laporkan ada 3 tadi yang kita buat serahan. Sepatutnya 3 itu ada dekat sini. Dia berkait ni. Kalau you all lapor sini kita boleh tahu. Lapor kat atas tapi tak ada nilai. Patutnya bila kita buat proses pelupusan sama ada proses pelupusan secara serahan hadiah apa semua, you all kena tandakan ni dekat sini. Bukan tandakan kaedah dia. Tandakan nilai perolehan berdasarkan kaedah. Nilai RM dekat sini. Kalau aset itu 2000 tu, satu unit aset tapi nilai dia 2000. 2000 dibuat secara sebut harga, tandakan dekat kolom A. A rasanya jualan ke apa? Saya tak ingat. So J ni ada musnah, dia ada kod ni, maksud ni kat sini. Ini adalah RM, bukan bilangan aset. So bilangan aset kita boleh refer dekat atas. Kan dekat atas tu kita boleh tahu pelupusan tu melibatkan bilangan aset harta modal atau aset tak alih. Total aset yang telah berjaya dilupuskan, nilai perolehan kita boleh tahu sini. Sepatutnya nilai di sini mesti tally dengan kolom A sampai J. Ya, jumlah nilai perolehan adalah mesti sama dengan jumlah rekod pelupusan pada yang kita laporkan berdasarkan suku. Dan jika berlaku, jika ada hasil melibatkan jualan ke apa, jualan sisa ke, sebut harga ke, jualan tender ke, okey, masukkan hasil pelupusan. Dan jika ada kos mengendalikan urusan aset itu, kena bayar apa, lori ke apa semua, masukkan kos di bawah kos pengendalian. Okey, sama juga jika berlaku kehilangan, dilaporkan dekat atas itu ada kehilangan 3 telah dihapus kirakan, sepatutnya perincian kehilangan perlu direkod, perlu ada dekat sini. Sama ada tanpa secah atau tindakan hapus kira tanpa secah atau dengan tata tertib. Ini perlu direkodkan, ini kita boleh trace berdasarkan maklumat yang atas tu sekali. Ni maklumat atas ni kita boleh tahu ni. Dia punya sini dia declare je bilangan kuantiti, bilangan aset. Tapi bagi sub
ke bawah ini melibatkan detail, kita perlu mengetahui apakah tindakan bagi hapus kira sama ada secah atau hapus kira tata tertib atau tanpa secah. Boleh faham ke? You all di PTJ perlu juga menyediakan lampiran JKPAK sebagaimana A1 hingga A7. A7 A7 ke A7 sebab tuan-puan diaudit. Tuan-puan diaudit oleh Jabatan Audit atau unit audit dalam MAFI. Jadi pelaporan sebagaimana yang tertakluk dalam perkeliling perlu disediakan juga. Ini adalah bagi tujuan monitoring. Kalau kita dah settle benda ni, dia akan automatik pergi kepada sheet-sheet yang sebagaimana perkeliling perbendaraan. Ini kalau disettingkan dia akan masuk ni automatik. Daripada master list dia akan pergi kepada sheet yang perlu yang diaudit oleh peringkat unit audit dalam atau jabatan audit. Inilah yang sheet-sheet yang terkandung dalam perkeliling perbendaraan melibatkan pelaporan JKPAK daripada A1 sampai ke A7. Yang tidak perlu kita isi lagi, kita isi master list saja. Dia terus automatik pergi kepada laporan AAA itulah. Boleh faham ya? Ini memudahkan kerja tuan-puan daripada untuk segi pemantauan. Kalau tidak, kita tak nampak antara satu sama lain, nak kena tengok sheet-sheet tu kita tak tahu. Lagilah kita ni banyak pusat kos di bawah kita nak monitor. Sekejap declare 100, sekejap declare 50, mana satu asetnya ni. Inilah sebenarnya bila kita menggunakan sistem aset itu, kita akan tengok dengan tepatlah pada tempoh yang betul, kita akan tahu kedudukan aset kita berakhir pada sekian, ini adalah jumlahnya. Sebab itu kalau ikut di peringkat UPA boleh melihat keseluruhan. Tapi keseluruhan ini ada juga berlaku kesilapan kerana ada bahagian-bahagian, maksudnya bahagian hoti yang dulu pun masih ada, bercampur sekali dengan aset sekarang, tak boleh dikeluarkan lagi, kita kena tolak secara manual. Lepas tu melibatkan aset-aset yang daripada yang bertindih ni. Daripada dulu dah daftar tapi dah daftar sekali lagi. Benda-benda tu melibatkan error yang kita perlu settlekan. Kalau tuan-puan menggunakan pelaporan berdasarkan MySPA, dia akan memudahkan. Itulah rujukannya. So kita pun boleh tengok, oh ni betul. Untuk kita nak ambil keseluruhan, jika tuan-puan tengok tuan-puan pun tak guna, macam mana tuan-puan nak kami di peringkat UPA gunakan laporan tu? Kalau tuan-puan sendiri tak confident dengan data MySPA tuan-puan, pastikan data MySPA kita itulah memberi gambaran kedudukan aset kita sebenar. Jangan ada lagi, ni aset sebenar kita bukan banyak ni. Kenapa jadi bukan macam tu? Sepatutnya kalau ada 2,000 lah aset kad, 2,000 lah kad daftar yang kita ada di bawah pegangan kita. Dan 2,000 inilah yang kalau kita kata harta modal kita 2,000 inilah yang kita akan menyesuaikan dengan data 1GF Mas yang mengambil kira aset harta modal iaitu aset dipermodalkan. Kita kena memperhalusi yang harta modal ini kerana harta modal yang dalam MySPA perlu turut dijana, perlu turut wujud di dalam data 1GF Mas. Dia kena selari. Selagi sistem 2 ni tidak disatukan, dia akan ke arah disatukan juga. Tapi buat masa sekarang belum lagi saya dimaklumkan. Tapi memang akan disatukan juga bersama-sama supaya data kedua-dua ini diselarikan. Dalam tempoh yang tidak selari ini, kita perlu menyamakan kedudukan aset itu dengan memperhalusi macam mana harta modal ni tak ada, kenapa tak ada. Mungkin aset ni dah pergi ke PTJ lain. Macam itulah banyak benda lagi nak kena settle. Kita settlekan MySPA ni dulu. Biar salah satu data aset kita betul. 1GF Mas tu kita tak boleh nak handle, kita tak pernah buat dulu. Tapi MySPA ni memang bawah kawalan kita dulu. Sama ada kita murnikan balik. Inilah sebenarnya sepatutnya kita dah murni dah sebelum ni, tak ada isu dah saya rasa MySPA ni. Inilah kedudukan aset di bawah pegangan kawalan lokasi tuan-puan. Okey, ada lagi sebelum kita berhenti rehat?
Okey, dengar? Okey, kita pergi kepada penyelaras. Saya serahkan kepada penyelaras jika tiada soalan. Okey. Terima kasih kepada penceramah Puan Arbaiyah binti Abdul Rashid daripada bahagian Hikmat Pengurusan. Saya ingat mungkin tak ada soalan lagi ya. Kalau ada boleh tulis dekat WhatsApp lah. Kalau ada persoalan nanti saya akan sampaikanlah soalan tersebut pada Puan Arbaiyah. Mungkin nanti sesi selepas ni nak mula pukul berapa? 2:30. Ya, nak mula pukul berapa? 2:30. 2:30 okey. Kita berhenti berehat, makan tengah hari dan solat Zuhur. Jam 2:30 nanti kita akan kembali bersua. Okey? Kita rehat dulu. Bye. 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 Thank you.